Okay, boleh. Just start je. Sekejap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, morning semua. Kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, so pagi ni ada sesuatu yang istimewa dan ada pesanan yang penting. Okey, sebab pada saya dan pada kami, benda yang paling merisaukan kepada ramai peniaga yang saya dapat feedback adalah dia kata dia punya sales daripada since bila boleh buka je rentas negeri tu, hari tu kan, ingat pada bulan tak silap saya penghujung Oktober, ramai yang mengadu pada bulan November, Disember and even masuk pada Januari sales dia drop. Okay, itu bagi orang yang dah ada sales. Bagi yang memang sales dia pun krik-krik, lagilah critical. Morning Atika. So, insyaAllah pagi ni saya macam nak berikan anda sedikit panduan. Sedikit nak buka jalan. Semoga benda ni dapat bantu para peniaga. Okay. So, saya nak minta bantuan anda juga untuk sama-sama klik tag kawan-kawan kat situ. Tekan butang share. Please share kepada group yang you all ada ke. Please share kat dalam Facebook ke. Puan Izzah cantik ya. Isteri saya memang cantik, sebab itulah saya pilih. Thank you. Okay. Belanja star ke, bagi star sikit. Starlight, semangat sikit. Okay. So, jadi banyak perkara yang saya nampak. Sebenarnya yang saya perasan, saya dulu pun sama juga. Kita banyak benda yang kita sebenarnya tak tahu apa yang kita tak tahu. Itu dia punya real problem. The real issue adalah kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Even kita tak tahu pun, yang kita tak tahu jalan penyelesaian dia macam mana. Okay. Kenapa saya kata saya tulis tajuk jangan hianati keluarga sendiri? Sebab ramai kalangan kita yang tak perasan dia terbuat benda tu. Okay. Termasuk saya juga. Kita pun tak lari. Kita pun ni manusia biasa kan, sayang kan? Betul. Kita manusia biasa yang tidak lari daripada kesilapan. So saya sendiri pun rasa benda tu saya pun ada lakukan perkara yang sama. Kan? Tak apa, lepas ni bila saya cakap ni, Puan Izzah sambung untuk mengesahkan. Okay? Sebab apa? Cuba ingat balik. Cik ingat balik. Ingat balik throwback. Okay, kalau korang kat sini yang berniaga, cuba ingat balik waktu yang mula-mula dulu. Okay, terima kasih kepada yang dah share. Assalamualaikum, waalaikumsalam, insyaAllah. Terima kasih pada yang join. Terima kasih banyak, muka seiras. InsyaAllah, insyaAllah. Mall lebih kurang sama. Abang nak bagi seiras tak macam ni lagi Bugis seiras. Jawa. Abang letak eczema kat pipi abang masih cantik. Ni pun dah pecah. Rawat ni lah, nampak tu. Nampak tu. Jawab pecah. Okey, jadi terima kasih yang share. Teruskan. Ada hadiah untuk you all pagi ni. InsyaAllah ada hadiah special. Hadiah apa? Tapi sebelum tu macam ni, saya nak cakap topik ni serius. Saya nak cakap kena ambil berat supaya kita jangan lakukan perkara yang sama macam ni lah berulang-ulang. So saya dah cakap macam ni. Kalau ingat balik dulu ketika kita mula-mula berniaga, cuba ingat balik apa sebab, apa tujuan. Okay? Kalau saya dulu, perkara pertama yang saya ingat adalah nak bantu family, bantu keluarga. Macam mungkin anda yang dah pernah tahu story saya. Kalau siapa yang baru first time, boleh komen juga first time. Saya nak ucapkan salam silaturahim juga pada yang first time. Pada yang berulang-ulang kali, yang dah banyak kali join, terima kasih, korang memang terbaik. Memang selalu join, memang tidak menghampakan, memang korang terbaik. Terima kasih Kita yang dah nak share. doakan dia orang ni berjaya. Amin. So kalau kita throwback, ingat kalau macam saya nak bantu keluarga, nak senangkan family, and most of the time kita juga tulis nak spend masa dengan keluarga kita. Betul ke betul? Tapi kan dulu abang ingatkan bila mula berniaga, first pada fasa yang abang buat offline. Banyak kali saya kena, baru kahwin ni, Puan Izzah sekejap lagi sah kan, saya dah kena tinggalkan dia dah. Sebab saya kena pergi road tour. Masa tu saya buat MLM, multi level marketing. Kita panggil network marketing, kena jual produk kesihatan, kena ada ahli bawah kita, agent, kena training dia orang. Dan saya kena pula setiap bulan kena pergi pantai timur, pergi utara, pergi central, pergi yang selatan. jauh-jauh pula tu. Betul, masa tu itulah bendanya. Dan most of them sebenarnya tak ada masa pun. So perasan yang kita sebenarnya mengkhianati keluarga kita sebab benda tu jadi bertahun-tahun tanpa jumpa jalan yang benda tu akan selesai. Masa tu ada rasa bersalah tak? Ataupun sedih ke nak Ya, tinggalkan? setiap Baru kali- kahwin 2 hari.
Baru kahwin ni dah kena pergi road tour dah. Dah minta izin cakap sayang abang kena road tour, abang ada program ni sebab ni nak cari makan, nak cari rezeki untuk kita, bakal anak kita masa tu. Masa tu belum lagi. Jadi perasaan ni masa tu adalah setiap kali saya drive, alamak macam bosannya. Saya fikir tau, setiap kali saya nampak jalan raya, kita lalu macam contoh nak pergi Pantai Timur, lalu masa tu dulu tak ada lebuh raya Pantai Timur sayang tau. Tak ada. Abang kena lalu jalan lama daripada Segamat kalau tu kat apa nama? Gambang, Segamat pergi Gambang. Gambang tu lalu Jerangga Jabur. Ya Allah, rasa macam mana masa depan aku lagi 5 tahun apa aku jadi? Lagi 10 tahun aku ni macam mana? Takkan aku habiskan masa atas jalan. Penat Dan masa tu sayang, abang dah tengok ramai sangat figure-figure yang buat macam bisnes masa tu. Memang macam tu lah. Tak ada masa untuk family. Tahu-tahu dia kata anak dia dah membesar. Aku cakap macam, ya Allah, aku tak nak lah mengkhianat. Saya masa tu tak adalah. Takkan nak macam tu juga kan? Masa tu tak ada perasaan macam kita kata mengkhianati tau sayang. Rasa macam Tak ada, masa tu okey je. bukan Cari okey, rezeki tapi lah. tak jumpa perkataan tu. Yang tapi dalam masa yang sama saya ada rasa tak best lah. Kita rasa macam betul-betul ni memang mengkhianati keluarga ni sebab kita kata berniaga untuk family. So tak sempat pun nak balik kampung. Bayangkanlah nak balik tengok isteri sendiri pun dah memang mencabar. Balik kejap kena keluar balik. Betul. Apatah lagi nak balik kampung. Nak tengok family kita, nak tengok kan. Apa perasaan saya masa tu pula bila tengok abang macam tu? Macam tak ada masa depan saya weh. berdoa. Seriously. Saya kata, ya Allah, betul ke apa yang suami aku buat ni? Pergi jauh-jauh, kita tahu duit minyak berapa, duit yang masuk tak seberapa. Betul. Kemudian bila kita dah kira-kira balik, yang dapat kat tangan cumalah 10% lebih kurang. Cenonit je. Tak padan penatnya, tak padan. Kalau kata saya dapat 8,000, dapat RM100 je kita boleh spend. Ya Allah, kalau kata dapat ribu-ribu pun yang tinggalnya berapa ringgit je. Sebab saya nak belanja downline lagi. Belanja downline, minyak, hotel, lepas tu nak bayar bilik seminar. Nak bayar marketing lagi dulu, buat flyers lah, buat iklan surat khabar dulu memang zaman tu rasa macam sangat tradition. Even tahu saya Apa macam, yang paling mahal waktu tu? hmm, Sayang banyak bazirkan tenaga. Tenaga dia banyak dekat atas jalan. So saya kalau kena dibiarkan driving. sampai sekarang boleh nampak lagi tua tu daripada umur. betul. Saya kena drive lama, jauh, panjang. Saya lagi kecewa tau. Saya pernah pergi Kuala Terengganu nak buat macam preview, nak buat business opportunity meeting. Ramai tak? BOM, ramai babe. Terengganu tu paling ramai. Berapa Saya masuk dewan tu, saya rasa kita sewa dewan tau. Dewan tu insya-Allah boleh buat dalam 50-60 orang. Korang tahu tak berapa ramai datang? Masa saya nak menangis time tu sebab ramai sangat. Saya rasa nak menangis. Aku datang daripada Segamat pergi Kuala Terengganu, Sihat. kan? Then saya tengok ada seorang sayang. Yang datang seorang. Seorang je datang. Seorang je. Seorang je. Masa tu Allah saya cakap. Abang masa tu dengan siapa? Abang berdua? Kita berdua dengan arwah Abang Helmi masa tu. Aku pernah jadi downline Tuan Najib ni jual minyak kereta. Betul lah. Ajit, Norazid. Kenal? Sahabat daripada Pontian. Allah. Dia pernah jadi downline saya tau. Waktu zaman saya jadi orang minyak. Jangan lupa tau, abang pernah jadi orang minyak. Saya pernah jual minyak hitam. Siapa isikan Rumah ke rumah. dalam kereta? Saya pergi rumah ke rumah, bawa tangki, bawa apa semua, bawa alas, bawa screwdriver sepanar semua, buka orang punya skru bawah, tukarkan minyak hitam dia. Ya, kalau kereta perempuan, mana Ya dia orang pergi Allah. pasang isi minyak hitam? Itu yang masa tu saya yang abang rasa macam aku ni ada harapan ke, macam tak- mana nak tak- kaya. tu tak habis jealous. Jealous, masalah jealous lagi. Seorang je pula tu. Belum masalah cemburu buta. Tak buta sayang, tak buta dia cemburu je sayang. Cemburu celik. Yalah, celik. Okey, celik. Jadi masa tu masa yang abang pergi tengok seorang je, tapi kita macam kita jenis orang yang tak apa, walaupun datang seorang kita kena explain. Rezeki kan? Explain. Alhamdulillah. Kau rasa dia join tak? Alhamdulillah, dia tak join, dia reject. Alhamdulillah. Ada juga rejection. Yang masa tu saya belajar. Apa perasaan dia agak macam tu? Aku Jauh tinggalkan tau. keluarga. Aku dah tak dapat Baru nak spend kahwin masa. tau. Aku dah berkorban masa. Bukan habis semalam. Lepas tu pergi pula tu macam tu dan saya melihat pula kawan-kawan yang buat bisnes yang sama dan memang dia bertahun-tahun dah macam tu. Saya rasa macam ya Allah, aku ni memang sedih lah dah Tapi lah. kan sayang, dia belajar sedih satu sangat tau. benda. Dari situlah kita orang berdua belajar. Rezeki yang kecil, kita kena hargai. Lepas Betul. sebab kita melihat sendiri daripada rezeki yang kecil tu, daripada seorang tu walaupun tak join, Seorang. tapi datanglah kita punya, suami saya punya dewan seminar tu. Sampai sekarang kita dah ada berapa ribu yang join. Sebab itu saya ajar tim saya harap tim saya ambil pelajaran ni. Kita hargai rezeki yang sedikit.
Fresh betul bau tak kucing kita pagi ni kan. Nanti SB buat rumah Fresh kucing betul, nanti. Sorry Fresh Tuan betul Najib bau tak kucing ni Terima kasih izinkan kita bela kucing. Dan insya-Allah daripada rezeki yang kecil tu, kalau Allah nampak kita mau bersyukur, hargai dia, hargai orang, hormat kita punya bakal customer ataupun dah jadi customer especially, Ya, betul. makin lama makin besar kan sayang. Betul kan. So masa tu kalau kita tengok pun pada masa depan, saya rasa macam saya tak ada masa depan. Saya rasa saya akan broke. Saya tak rasa saya boleh berjaya. Kalau orang tanya nak jadi tawan masa tu, jawab menggigil. Yang ada adalah terkejut sepanjang masa. Yelah kita Duit habis. Mainkan kita dah buat marketing, terkejut orang tak datang. Kita dah tarik orang, terkejut orang tak masuk. Kita bersungguh-sungguh ni buat closing, jom join kita belajar, kita ajar marketing. Ajar macam-macam mana, tapi terkejutnya tak ada orang masuk. Terkejut lagi dapat slip setiap hujung bulan, slip kita punya untuk bonus commission cenonet. Berapa sayang? Sayang. Kadang-kadang ada 3,000, ada zaman yang ada waktu yang kosong. Ada Ada waktu yang kosong. Waktu kosong tu, ya Allah, perasaan dia, kau dah round satu Malaysia, and kau hanya dapat berapa ringgit, dan tolak kosong lagi ringgit, dengan kosong ringgit. tolak lagi saya dengan belanja apa benda gerbak-gerebuk Ya, semua. Kita negatif. fikir balik, alamak, masa tu baru kahwin. Saya fikir kalau besok aku ada anak, satu, macam mana nak menyambut dia lahir? Duit tak ada. Memang masa tu. Kedua adalah macam mana aku nak besarkan anak dan macam mana aku nak spend masa dengan dia. Kalau hari-hari kita sibuk, hari-hari Tak ada kita rumah. atas jalan. Thank you tau yang belanja love tu sayang Thank you yang belanja love. Mana Thank star? Aku tekan sini lah. Bagi star kat di sini. Gurau-gurau. Okay. Oh nak jadi superstar. Jadi most of the time kita fikir macam, ya Allah, banyaknya pengkhianatan aku pada keluarga. Masa janji, kadang-kadang kita janji nak balik kampung tapi last minute tak dapat nak balik. Lepas tu kadang kita berjanji dengan anak tapi last minute kita tak dapat nak deliver. Wow, dapat star. Terima kasih. Nurul Alisha Zikri. Wow, 75 star. Terima kasih. Amin, murah rezeki Alisha. So jadi sayang masa Sayang, tu nak masa tanyalah tu sayang. Yang tadi saya kata tak dapat bersama family, selalu tak dapat balik kampung. Saya tahu tak? Kita dalam meniti sikit ni, naik-naik sikit-sikit ni kan. Ya. Pun sama juga kita diuji dengan banyak perkahwinan ataupun kenduri. Saudara mara kita tak dapat pergi. Tapi macam mana sayang nak explain? Nanti diorang nanti merasa ni nanti kalau dah makin maju perniagaan tu, masa tu semakin mencemburui. So macam mana sayang? So dia macam ni tau, dalam fasa kita, satu tadi fasa kita tak ada apa-apa, zero, nak naik tau. Okay, ni saya nak cerita sikit bila fasa yang kita dah naik. Mula-mula dulu, kita sibuk tu tapi sibuk yang tak berhasil. So kita of course rasa sedih tu memang sangat tinggi lah. Sangat kadang-kadang tu melampau lah, tak kesedihan. Tapi Alhamdulillah, kita tak mengalah, kita susunkan balik, kita betul-betul macam tengok semula apa benda yang tak betul. Kita mula cari orang yang mengajar kita, guru. So ada fasa yang kita mula grow, dah ada hasil. Tapi sibuk-sibuk ni kita semua baloi lah, aku sibuk ada hasil. Tapi masalahnya adalah kadang-kadang orang jemput kenduri tak dapat nak datang. Kadang-kadang ada waktu yang kita terlampau sibuk sampai tinggalkan semua, keluarga, anak-anak. So bila saya fikir balik, alamak, tak boleh macam ni. Apa jalan seterusnya? So jalan seterusnya adalah bila kita ada guru yang ajar kita cara manage bisnes dengan betul. Sebab dulu saya fikir semua kena buat sendiri. Live kena buat sendiri. Thank you, Intan. Tulis copywriting sendiri. Buat marketing pun kena sendiri. Jadi kesayangan masa abang lagi banyak habis. Betul. So saya tak cukup. Saya pernah tanya ke dia spare part, ada jual masa tak? Okey. Tak lah, lalu gila ke apa? Cakap macam tu lah. Masa tak boleh nak beli. Jadi cara yang saya gunakan lepas tu, sebab saya fikir, sibuk-sibuk, ya memanglah berjaya. Tapi kalau kau memang dah mengkhianati masa keluarga, kau tak spend masa, ya Allah, na'udzubillah, Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Betul kan? Jadi Sebab saya apa kena nampak belajar, kesungguhan kan bila kita dalam momentum, kita mula tambahkan team, kita delegate, okay team kau tolong ganti aku buat benda ni. Contoh buat posting kat social media. Kalau dulu saya sendiri gintil, cari. Tapi sampai sekarang abang menulis lagi. Menulis kadang-kadang. Sebab tapi saya tugas punya passion kan. Tugas harian tu yang maksudnya posting yang biasa, team Yang korang tengok boleh tu handle. penuh-penuh everyday tu. Kalau ada kadang-kadang memang saya tengah nak encourage diri saya, memang saya selalu menulis supaya saya tak jadi malas. Sebab saya tahu ramai orang perlukan kita punya knowledge. Tapi cara seterusnya tadi adalah kita ada team dan kita minta tolong dia orang bantu kita. So bila dia bantu, Alhamdulillah lah, adalah masa, maksudnya kalau kita pergi mana-mana, team boleh cover kerja kita. Kan? Supaya kita jangan kita
lupa pada matlamat asal. Dan always jangan, yang paling best lah sayang kan, bila dalam bisnes kita ada guru, ada mentor, setiap kali mula sekelaja kita akan set balik, kenapa kau start bisnes ni? Cikgu ingatkan kan. Dia ingatkan kita. Kita throwback balik, kita ingat balik. So itulah menyebabkan kita jadi always berhati-hati, aware, alert dengan benda-benda macam tu. Okay, so dapat idea yang kita pun tak terfikir. Dia sebenarnya macam ni, idea tu dah ada. Betul. Tetapi Allah yang izinkan idea tu datang melalui guru. Sebab Allah nak ajar kita, bila kita berguru, kita hormat guru, hargai guru. Allah nak ajar. Allah ni apa-apa benda dia dah adakan pun benda tu, rezeki yang banyak dia dah adakan. Tetapi Allah nak ajar kita manusia, Allah nak kita tahu hati kita macam mana. Allah nak kita tahu hati guru kita macam mana. Allah nak kita tahu, Allah nak korang tahu hati kami, guru-guru momentum macam mana. So, korang bagi peluang lah untuk kenal kita dan belajar dengan kita. Betul tak sayang? betul. Sebab ramai guru dalam momentum ni, insyaAllah. Pada saya macam ni, sebenarnya macam ni, Allah Ta'ala turunkan rezeki setiap orang tu berbeza-beza. Dan you all kena ingat, rezeki tu, bila cakap rezeki je, orang mesti ingat duit, bantuan tunai, macam-macam. wang segera. Sihat. No, kejap. Rezeki tu datang dalam banyak bentuk. Duit salah satu je. Kesihatan of course. Tapi salah satu benda yang ramai sangat lupa, sebenarnya rezeki terbesar adalah dalam bentuk ilmu. Sebab kunci bila dapat ilmu, contohlah macam saya, ilmu yang kita ada mungkin pada level ni, sebab itulah kita hanya mampu pada masa tu. Contoh, saya hanya tahu pasal ilmu tu, saya tahu pasal buat duit RM10,000 je. Jadi macam mana saya kaya sekalipun, tinggalkan family lah, macam-macam benda, saya takat RM10,000 je lah. Dengan ilmu RM10,000 Sebab ilmu saya macam, kalau hard disk tu banyak dia, contoh 10 megabyte je. Tapi saya kena cari seseorang yang kepala otak dia, hati dia, pengalaman dia dah penuh. Jadi saya cari guru, mentor, sebab dia dah lalu, dia ada ilmu. Dan bila dia tengok masalah kita, lah ni, dulu aku dah pernah lalu dah benda ni. Sebenarnya solution dia macam ni kau buat je. So kita ikut, sebab dia, guru kita ada kelebihan rezeki ilmu dia lebih dari kita. Betul. So bila dia cakap, kita pula dengan ketaatan kita, dengan hormat kita, dengan kat situlah kita diuji menjaga adab. Adakah kita anak murid yang beradab? Okey. Adakah kita anak murid yang menyantuni gurunya? Kan? So bila cukup fulfill syarat, kita follow, kita hormat dia, Allah Ta'ala mudahkan kita dapat rezeki yang tadi level contoh 10, naik mungkin RM50,000, naik kepada RM100,000. Kan dia meletup-letup, naik dan naik dan naik. Tahu tak sebenarnya kan, ramai juga nak cakap macam ni. Kadang-kadang suami tu ataupun pasangan bila makin kaya, makin naik, makin berjaya, dia makin mengkhianati sebenarnya. Ada yang uji-uji macam tu. Sebab itu pada saya, macam mana Tuan Najib boleh tetap jaga kami punya ni, Tuan Najib jaga niat dia nak meniaga dulu untuk apa, untuk family, untuk isteri. Kalau dia terlupa pun, kalau saya ingatkan sikit-sikit, dia macam boleh terima. Dan kenapa sebab tu? Sebab sebenarnya guru Tuan Najib sendiri selalu ingatkan benda tu dan selalu bercakap tentang benda tu, dan even buat di depan Tuan Najib sendiri, juga murid-murid yang lain lah, rakan-rakan seguru beliau yang lain. So benda tu lagi senang masuk. So bila dah nampak guru buat, dah nampak guru dah dengar ingatan guru tu, dan kat rumah saya pula ingatkan benda yang sama. Sebab benda susunan ni Allah yang susun. Betul. Apa yang cikgu nak nasihatkan kita, apa yang pasangan nak nasihatkan kita, apa yang ibu bapa kita nak nasihatkan kita, benda yang sama je kan kadang-kadang. So bila dah matching semua, mudah tak nak ingat? Mudah tak nak ikut? Mudah insya-Allah. Sebab semua tu pun daripada Allah, daripada satu bawa turun. So penting kita yang sebagai orang-orang biasa ni, ada guru, ada pembimbing, dan kita perlu rendahkan diri untuk terima. Walaupun kadang-kadang tim kita yang bagi nasihat tu. Kadang-kadang, insya-Allah. Betul. So sometimes juga kadang-kadang macam ni tau sayang, bila macam saya dulu lah kan, saya rasa banyak kali saya tengok kat surat khabar, kat TV, masa tu guru saya, mentor saya keluar dan cakap buat kelas percuma, buat kelas tahu pasal marketing, tahu pasal potensi diri. Tapi saya masa tu mengabaikan. Sebab masa tu saya tak terlintas langsung dalam kepala otak saya, salah satu benda rezeki nikmat terbesar adalah Allah Ta'ala bagi dalam bentuk ilmu. Jadi benda tu lalu-lalang depan kita ni. Kita macam, bila lalu tu kita yang ada adalah prasangka tau. Ya ke? Biar betul ya ke orang. Dia macam, ya ke boleh jadi jutawan? Kan? Padahal masa tu bukan kita tak tengok, dia dah showcase orang ni jadi macam ni. Saya ingat lagi masa tu dia tunjukkan result anak-anak didik dia. Tapi kita macam,
kepala otak kita tetap Macam deny. ya ke? Macam tu. Ya ke? Tapi kalau kita perasan sayang, itu bukan hianati keluarga tau. Bukan. Itu hianati diri sendiri. Ya, betul. Ada dua pagi ni. Jangan hianati keluarga, jangan hianati juga diri sendiri. Diri perlukan ilmu. So pada satu masa saat tu saya rasa macam saya dah stuck. Saya betul-betul dah stuck. Saya kata tak boleh ni. Aku kena tahu aku passion pada teknologi marketing. Aku nak mengajar benda ni, tapi aku tak tahu cara macam mana nak tarik orang supaya dia tahu benda ni. So bila saya start pergi kelas percuma, ingat tak sayang, kita pergi masa tu nama dia Hotel Selesa. Sebelah dia. Saya pergi yang percuma. Dalam tu lah kan? Percuma, serius. Tak payah-payah. Hai, Syed Yasin daripada Brunei, sahabat kita. Ingat Hai, tak? Syed. Bila Dia nak yang turun belanja Malaysia? kita makan ambuyat tu. Saya teringat tu Aku buru ambuyat tu nanti. Lama tak jumpa. InsyaAllah Haji Syed Yasin dan kita insyaAllah mana tahu dah boleh buka besok. Amin. Kita boleh melawat lagi Brunei. Teringat makan ambuyat dia tu. Okay. Sambung balik. Jadi bila saya pergi kelas dan betul lah, aku just bagi peluang pada diri aku masa tu untuk pergi tengok dan dengar. Hati terbuka, kepala otak terbuka. Dan ya Allah, rupanya itulah jalan yang Allah Itulah Ta'ala aturkan yang terbaik. Betul. So, kalau you all nampak ada kelas-kelas yang macam kita pun nak launching kejap lagi. Pukul 10 pagi ni. Sebab diorang kata setiap kali soalan kalau tanya PM tepi ke, PM kanan ke, PM kiri ke, PM ke depan ke, PM Malaysia ke kan. Dia asyik tanya kelas berapa ringgit, berapa yuran mahal So kita cakap macam ni lah. Dia mungkin lupa kot kita memang pernah banyak kali bagi free. Tapi kali ni betul-betul kita bagi besar-besaran free. InsyaAllah. Okay, pagi ni kita buka 10,000 seat dulu, kita tengok macam mana. Seriously saya nak cakap percuma. Apa you nak belajar sebab kritikal ramai komplain saya tau. Dia cakap dia buat Facebook punya keluar kos banyak, tak ada pulangan. Tak ada orang nak Ramai like. sangat mengadu, dia Tak ada kata. orang nak follow. Kenapa saya buat Facebook sekarang ni kurang lah. Tak dapat orang WhatsApp pun tidak. Betul. PM pun tidak. Komen pun tidak. Duit dah keluar ni. Tengok FB live pun tidak. Ya Allah sayang, dah 600 star. Korang memang, ya Allah, korang ni memang terbaik lah. Terima kasih sangat. Murah rezeki. Bagi kami star bagi ni. Thank you very much. So, what happen adalah, cerita apa tadi kan dah lupa. PM kanan, PM kiri. PM kanan semua. Tadi kita kata besar-besaran macam ni lah. Kita pun tahu ramai yang baru lepas banjir. Ramai yang baru lepas COVID. Moratorium pun dah habis. Tapi saya nak cakap ada peluang besar sayang. Bonus untuk kaki tangan awam. Dah nak keluar Bulan 2 ni. 1.3 juta kaki tangan awam melibatkan gaji dia orang lebih kurang. Gaji 2.6 bilion. Okay. Bonus 1.3 bilion. So total market yang kita akan ada dan nak raya ni, dia akan ada dalam pasaran 3.9 bilion. So nak suruh dia orang beli kat siapa? Sekarang ni masalahnya jangan cakap dia tak beli dengan saya pun. Dia tak beli yang kita pun. Kita yang tak usaha. Tu dia tak nampak kita. Nampakkan kita yang kita ni ada produk perkhidmatan terbaik. Dan kita adalah orang yang manis mulut. Betul ramai sekarang. So, bukan malis mulut, malis muka. Jadi saya nak tanya, berapa ramai kat sini yang bersedia kalaulah kami nak bagi kelas ni free dan dia dah bermula selama 6 minggu. Betul. Kelas ni 6 minggu. Maksudnya dia daftar hari ni, by next week kita dah mulakan kelas yang pertama 1 jam. Kita buat macam dia ringan-ringan, belajar sikit, buat. Belajar buat. Target saya dengan tim, saya cakap dengan tim, dalam masa sebulan ni, at least lah sayang kan dia dah naikkan seller 3 kali ganda ke 5 kali ganda. Nanti dah ada duit lah kata orang. Hujung bulan 2, 26, 27 Februari tu kita ada kelas Roket Pemasaran Momentum edisi Business Comeback 2022 ni. Kita akan pastikan kita nak make sure dia dah boleh buat 10 kali ganda sale yang dia apa yang dia sekarang. Amin. Kalau dia buat 10,000, of course kita nak dia buat 50,000, 80,000, 100,000. Saya nak tanya siapa kat sini yang rasa nak beri peluang pada diri dia untuk dapat rezeki ilmu, rezeki dalam bentuk guru yang membimbing. Kami nak guide anda. Kami ada berpuluh orang trainer yang ready. Nanti dia orang nampak saya sekejap lagi ni. Saya nak cakap pelancaran kita sangat unik hari ni. Luar biasa. Saya kena berlakon. Korang kena masuk pukul 10. Saya kena berlakon untuk video 2 minit lebih. Tapi nak berlakon dia dekat 4 jam weh. Aku rasa macam nak pingsan. Saya. Okey, tapi kejap lagi lah pukul 10 ni lah. Tapi kita akan buka platform kejap lagi. Platform buka pukul berapa? Platform Zoom akan buka 8.30 dah buka. 8.30. Kita buka lagi pintu awal. 3 Orang minit. kata pagi-pagi ni kan ada pintu rezeki kena buka awal. Betul. Jadinya siapa kat sini dah bersedia? Saya nak you all tolong tag kurang-kurangnya, cuba tag 3 kawan, 3 orang kawan. Cepat. Korang nak join, ajak kawan-kawan sekali. Bagi manfaat lah sekali kan. Kod-kod, bukan kod-kod lah, insya-Allah. Bila dia dapat ilmu, dia dapat bimbingan, rezeki dia mencurah-curah. Dia cakap terima kasih, dia pergi menyumbang. Ya Allah sayang kan. Sikit sebanyak kita ni dapatlah orang kata pahala berterusan. Okey.
So saya nak bagi tahu anda, apa yang you all daftar tu adalah untuk pelancaran. Pendaftaran dia secara rasmi yang percuma tu kejap lagi, yang pukul 10 ni. Betul. Pukul 10 tu you all dah masuk 8.30. By 10 pagi ni kita buka, kita launch dia secara rasmi. Dapat dia punya link tu, terus daftarkan nama, email, nombor telefon you all. Tu dah kira dah daftar dah. Nanti you all akan dapat pengesahan, nanti akan dapat video, akan dapat jemputan masuk kelas-kelas yang kecil macam kapsul. Untuk dah start belajar. Diorang kan banyak kata masalah, buat Facebook tak jadi, posting cepat, tak ada orang nak baca. Lepas tu WhatsApp pula nak dah blue tulis tick. tajuk macam mana. WhatsApp dah blue tick. Ayat suka tulis fakta, tahukah anda. Orang pun cakap, kau nak kena anaconda ke apa? Kan? Jadi, kejap lagi kita akan invite anda untuk masuk dulu ke majlis pelancaran tu. Sejam je. Just 1 jam kami nak anda spend masa. Di samping kita ada benda nak bagi pada you all. Ada hadiah kalender lah, face mask lah. Banyak benda lah kita face memang kita nak bagi free sebenarnya. Baik, doa dapat. Kemudian kita bukan nak bagi peluang untuk you mendaftar kelas. Kemudian apa lagi sayang? Kita nak bagi dia tengok video yang best. Video. Ada banyak lah, t-shirt apa semua. Semua kita bagi insya-Allah. Okey? Jadi caranya saya nak bagi tahu bagaimanakah cara nak berada pada majlis pelancaran sekejap lagi ni. Pergi join grup Telegram kami. Iaitu namanya telegramnajib.com. Okey. Pergi ke Telegram Najib.com team, bagi link Telegram dulu team, senang. Jangan bagi direct link tu, nanti kan. Kalau Telegram ni senang nak remind. Kejap lagi kita dah cakap, ni dah nak launching. You all dapat notification. Betul. Takutkan kalau daftar direct kan, you tak dapat notification. Okay. So, boleh pergi ke link kita, telegramnajib.com. Pergi kat situ. Kemudian, you all kena mendaftar untuk link majlis pelancaran tu nanti kat Zoom. Kita buat secara kat dalam Zoom, senang. Sebab kalau kat Facebook ni, nanti kan dia terbuka benda lain, tertutup. Betul. Jadi kita sengaja letak kat dalam Zoom supaya you all sambil tengok Zoom tu pun you terbuka benda lain, benda tu still ada kat situ. Betul. Okay. So saya rasa Puan Izzah ada nak bagi pesanan kot. Saya dah nak kena ready dengan pelancaran ni. Yalah, betul juga. Adakah you all semua dah bersedia? Saya nak tanya, adakah dah bersedia? Jadi sayang, dia punya moral story kat situ kan. Distance kita kena susun betul-betul. Betul. Salah satu benda saya selalu pesan anak murid saya. Saya cakap dia sudah-sudahlah buat marketing dengan cara yang tak betul tu, dengan cara yang tak berkesan. Sudah-sudahlah buat marketing main hentam membuta tuli, tak tahu asasnya, basicnya macam mana. So, why not beri peluang kepada diri anda untuk dibimbing. Pula tu kita buat secara percuma. Saya nak cakap betul-betul pada you all, percuma. Tidak ada sebarang bayaran, you all perhatikan sendiri. Untuk RPM ni dan kita minta tolong dia satu benda je. Bila dah daftar tu, masuk kelas. Betul. Hidup kita ni takkan berubah selagi kita tak belajar. Kita mungkin boleh daftar tapi tak datang. So you rugi. Sebab tu kita bagi macam, kita tahu ramai orang ada challenge yang mungkin masa lah, tapi kadang-kadang dia kata sangat tak ada masa, sibuk, busy. Sale berapa? 3,000, 2,000, 500. Lah. Baik, tak ada masa daripada tak ada duit. Punya tak ada masa. Dah tak ada masa, tak ada duit. Kan rugi. Baik, tak ada masa daripada tak ada duit. Jadi itu yang saya pelik. Jadi cuba serenda masuk kelas. Sebab tu sayang kita mulakan dengan kelas pendek-pendek, sejam dulu, 1 jam, panjang sikit. Lepas tu Ellie dah pandai buat, dah setting betul, tahu macam mana nak set up dia punya Facebook. Ada kelas teknikal kan sayang? Ada kelas teknikal. Ramai nak kelas teknikal pun sebelum ni. Kita minta jasa baik, bantuan, saya empower kita punya trainer, tolong bantu dia orang ni semua pergi belajar. Betul. Kan? So kalau seronok-seronok, nanti dalam grup Telegram juga kita nak sharekan poster. Tolong juga saya nak anda nanti ambil poster tu, tekan forwardkan kepada at least 10 orang kawan. Ataupun 10 grup. Team, bagi dia orang poster sekali team. Sebab ni percuma, dia orang tak bayar pun sebab kalau nak share ni free pun. Supaya kita nak minta tolong bantuan anda, tolong war-warkan. Kita dah buat marketing radio, kita dah buat, saya faham. Billboard pun kita dah buat. Facebook pun kita keluar banyak. Tapi saya nak cakap, you all punya power lain macam. You all punya, orang kata, sentuhan lain macam untuk kawan-kawan. Sometimes you all ni adalah orang yang dihormati. Jadi kita nak you all bantu supaya bagi tahu dia orang. Dan at least dia nampak, dia ni baiklah kawan aku ni kan. Ingatkan aku, remind, ada kelas free ni dia ingatkan, dia suruh aku masuk. Terbaiklah kawan aku ni. And if dia berjaya, ya Allah, kan sayang, banyak pahala dia dapat tu. Dia akan ingat you all. Sebab you adalah part of dia punya success journey sebenarnya.
Okey, kita bagi Puan Nizal lah buat pengurungan pula. Silakan. Saya ya. Silakan. Okeylah Hasan. Macam nak suruh saya apa Vroom, je ni. vroom. Okey, actually bukan daripada subuh-subuh tadi bukan daripada sebelum subuh, tetapi daripada malam tadi, malam-malam sebelum ni, Tuan Najib selalu ingatkan kita dah nak dekat pelancaran, kita dah nak dekat kelas RPM, Ya, dan Tuan betul. Najib memang ingatkan satu benda je yang paling penting sekali sebelum semua benda dimulakan. Niat. Semua kena pasang niat yang betul. Kita nak bantu orang, kita nak bantu peniaga. Bila kita bantu peniaga, bila ramai peniaga yang dah berjaya, bila ramai daripada kita ni dah rasa sendiri apa makna berjaya tu. Apa makna ada duit tu, sebab Niat tu macam ni saya. Nawai tu ya, sama betul, nawai tu. Sahaja aku sayang. berniat. Sebab tak lama lagi dah nak puasa, nak raya. Dah 2 tahun duit tak raya. Jadi Kan? kena kumpul duit raya. Bagi duit raya kat anak-anak buah banyak sikit tahun ni. So kenapakah dalam kolam kita ada skuter, ada senar, ada lampu. sahaja aku niat bantu peniaga kerana Allah Ta'ala. Simple je niat. Simple niat, dan the rest Allah Ta'ala yang uruskan. Sebab kenapa kami momentum nak tengok ramai peniaga yang berjaya? Sebab tak adalah biar paling pertama yang saya lah, kalau saya sendiri personal, biar orang-orang selama ni kenapa ada yang mengecam, ada yang mengata, ada yang tak faham, ada yang kata kita menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Saya pergi sambung Kita jumpa dalam Zoom nanti. InsyaAllah. Saya masa 5 minit. Saya bagi Puan Izzah tu. Sebab nanti Puan Abang pulang balik. lupa Okay, kan pun. Bye. Saya cakap masuk Zoom, masuk. Kita jumpa. Takut betul tengok phone dia. Sebab diorang belum rasa. Diorang belum ada kat tempat tu. Diorang belum dapat apa yang orang lain dah dapat. Tetapi saya tak nafikan juga ada juga di kalangan peniaga yang dah diuji dengan kekayaan kesenangan ni, mereka agak lalai sikit, mereka agak menunjuk sikit. Tapi yang itu kita punya pilihan tau. Kita nak jadi yang macam A atau kita nak jadi yang macam B. Atau kita nak kekal jadi diri kita sendiri, tak kira di level mana kita berada. So itu pilihan kita. Itu kita punya keputusan. Itu kita punya usaha. Sama ada nak pergi ke tempat, kalau kita diajak oleh kawan-kawan, oleh member, jomlah kita lumba motor, lumba kereta ke kan. Tuan Najib ada juga kawan-kawan dia yang ajak. So itu keputusan Tuan Najib sendiri. Dia punya ilmu dia punya pengalaman dia punya insting dia nak tentukan nak pergi ke tak. So why, ataupun nak stay kat rumah teman anak-anak. Ada macam tu. Sama juga macam korang semua. Nak jadi peniaga yang berjaya, yang ada duit, yang boleh survive, yang boleh bangkit semula. Kerana apa? Korang tentukan sendiri. Niat tu Allah Ta'ala yang tahu. Dan bila kita mulakan niat dengan betul, sama ada tim kami nak mengajar dengan ilmu yang betul, korang juga nak belajar ilmu yang betul. Tak ada lain lah. Memang Allah akan bagi berkah. Allah akan turunkan rahmat. Allah akan bagi, setelah berkah, rahmat dan sebagainya, Allah akan bagi kejayaan. Dan bila korang ada duit, insya-Allah masa tu korang faham apa yang orang-orang ataupun yang kami sendiri rasa. Sebab kadang-kadang saya terfikir macam ni. Betul, kita ni bila dah sibuk, dah busy berniaga, banyak benda kita terpaksa korbankan. Itu memang saya tak nafikan. Dan korang pun nanti kalau dah sampai ke tahap kami, malah kalau lebih daripada kami, korang akan tahu banyak benda yang korang terpaksa korbankan. Tetapi kena ingat, kalau kita ada apa-apa, berbanding kita tak ada apa-apa, tahap pengorbanan tu lain tau. Rasa sakit kat hati tu lain. Rasa sakit bila tak ada apa-apa, sakit dia Allah je yang tahu. Dan bila kita ada apa-apa, bila kita sakit, kita boleh raya. Sebab itu panggil kaya raya. Kadang-kadang saya fikir juga, patut diorang panggil kaya raya. Sebab bila orang kaya ni, dia tak payah tunggu bulan raya. Dia tak payah tunggu bulan Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha untuk dia raya. Hari-hari dia boleh raya. Tengok, tapi tak dan lah tengok masa dia macam mana. Sebab itu Allah, dia bagi ujian masa pula. Kalau dia tak bagi kita ujian masa, nanti kita hari-hari hari raya. Dah lupa diri kat situ, okay? So, masing-masing percayalah, jangan takut dengan kekayaan, jangan takut dengan kejayaan. Yang kita kena takut ialah diri kita sendiri, itu je. Takut dengan diri sendiri, jangan sampai kita lupa diri. Korang berada di tahap mana pun, korang sebagai pekerja ke, korang sebagai majikan ke, korang sebagai pekerja sendiri ke, ataupun peniaga, ataupun empayar bisnes yang besar, takut pada diri sendiri, ingatkan diri sendiri, bersihkan hati sendiri, semua sendiri-sendiri. Sebab nanti dekat dalam kubur pun kita sendiri yang kena menjawab. Nanti dah ada peluang, kami dah bagi peluang ni,
Nanti Allah pun akan tanya, korang kan ada kelas yang itu, momentum buat percuma, dia nak ajar ilmu betul, kenapa korang tak nak? Kenapa korang bagi alasan? So nanti anak-anak semua, saudara mara, mak ayah kita salahkan kita, kenapa tak jadi, kenapa tak senangkan hidup kami, masa kecil kami dah jaga, janji dulu nak jadi orang yang berjaya dan nak belikan kereta. Macam mana kita janji macam-macam dengan mak ayah kita dulu, ingat tak? Dan bila dengan anak-anak pula, anak-anak nak beli mainan, nak pergi jalan ke, nak pergi main kat hotel yang ada swimming pool, kita janji lagi dengan anak-anak, nanti ayah bawa, nanti mak bawa. Nanti tu bila? Saya takut nanti kita tu sebab asyik bagi alasan je kan. So berjaya tu pun dia akan bagi alasan kat kita. Bila kita selalu bagi excuse, rezeki, kejayaan pun akan bagi excuse kat kita. Nanti dulu ni tak ni, belum lagi nak datang. So, sekarang siapa yang bersalah? Diri sendirilah So, itu belum lagi isteri. Kalau yang ada suami. Itu belum lagi macam niat isteri tak nak bagi suami stres, sorang-sorang cari rezeki tu. Masing-masing ada tanggungjawab. Masing-masing ada desire dia, keinginan dia nak apa. So, saya harap inilah permulaannya. Buka ruang dan peluang. Kalaupun terpaksa kerja lah, tak boleh ambil cuti, pasang ni earphone. Sebelah earphone, kod-kod Allah Ta'ala kata dengan tuan-puan ni orang telinga, dengar sebelah pun dah masuk dah dalam ilmu tu, insyaAllah. Maksudnya hendak 1000 daya. Tak hendak jawab sendiri. Okey, itu saja yang saya nak share hari ini. All the best untuk semua sekali, sama ada tim kami dan juga semua yang bakal belajar dengan kami. Kami harap ilmu ni berkah. Kami harap niat kita semua Allah terima. Kita harap kita dapat majukan masyarakat, ramai yang susah. So daripada kita tengok sahaja mereka susah, why not kita usaha untuk kita one day bantu diorang. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.